Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kerana pelajar semua telah berjaya dan diterima masuk ke dalam program Asasi Sains UiTM. Saya Dr. Haniza Hasliza Abdul Khalil selaku Ketua Pusat Pengajian Asasi Sains akan memberi sedikit pendedahan ringkas berkenaan program asasi. Adalah diharapkan dengan mengikuti program ini, para pelajar akan memperolehi ilmu, pemahaman asas sains dan matematik, pengalaman makmal dan akan melebar luas dalam bidang perubatan, kejuruteraan atau lain-lain bidang sains dan teknologi. Para pelajar akan dikenali sebagai mahasiswa atau mahasiswi UiTM apabila telah selesai 3 proses berikut, iaitu mendaftar diri ke program pengajian, mendaftar kursus dan juga membayar yuran pengajian. Jadi untuk pendaftaran kursus disenaraikan di sini kursus yang perlu untuk program asasi sains, iaitu biologi, kimia, fizik, matematik, bahasa Inggeris dan agama. Disenaraikan di sini program-program yang akan diikuti oleh pelajar mengikut semester, yang mana pada semester 1 pelajar akan mengambil kursus Foundation Biology 1, Foundation Chemistry 1, Foundation Mathematics 1, Foundation Physics 1, English for Foundation Studies 1 bagi pelajar beragama Islam, Islamic World View, dan bagi pelajar yang bukan beragama Islam akan mengambil subjek Man and Religion. Untuk mendaftar kursus, langkah yang perlu diambil ialah pelajar perlu ke laman sesawang iStudent Portal dengan mengguna pautan yang tertera, dan pendaftaran ini boleh dilakukan secara online. Ini capaian yang boleh dilihat. Dan seterusnya pelajar perlu mendaftar mengikut program yang telah ditetapkan oleh Pusat Asasi. Kumpulan ini pelajar tidak boleh tukar dan tetap dengan apa yang telah diberikan. Misalnya untuk program Asasi Sains, kumpulan akan bermula dengan huruf S. Jadi ada kumpulan S01 atau S38 atau S66. Jadi pelajar perlu mendaftar mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Seterusnya, pelajar perlu membuat validasi kursus, iaitu pengesahan pendaftaran kursus. Dan mulanya pelajar perlu menyemak pendaftaran kursus di iStudent Portal, kemudian mengesahkan pendaftaran kursus yang telah dibuat lebih awal dahulu dan mencetak slip validasi. So, di sini pelajar perlu mendapatkan pengesahan penasihat akademik dan slip validasi itu disimpan untuk rujukan sendiri. Pendaftaran kursus pelajar juga sekiranya setelah pendaftaran dibuat masih ada perubahan tentang kursus atau apa-apa sahaja, pelajar perlu merujuk kepada pihak HEA di RS3 Bangunan Pentadbiran, dan untuk sebarang perubahan yang dibuat, pelajar perlu mendapatkan pengesahan penasihat akademik dan juga ketua pusat pengajian. Okey, ini adalah senarai semak pendaftaran yang mana pelajar perlu mendaftar kursus dan membayar yuran, membuat validasi kursus, mencetak slip validasi dan juga mencetak slip peperiksaan. Slip peperiksaan akan digunakan sewaktu pelajar menduduki peperiksaan. Okey, seterusnya pelajar bolehlah merujuk kepada kalender akademik. Kalender akademik bagi setiap semester boleh didapati di laman sesawang HEA ataupun di laman sesawang Pusat Asasi menggunakan pautan yang tertera. Pelajar juga mesti mengisi atau melengkapkan entrance survey pada setiap awal semester dan exit survey pada setiap akhir semester, dan kedua-duanya ini boleh dicapai melalui
iStudent Portal di pautan UFuture. Okey. Kerana pelajar telah mendaftar dengan UiTM, maka pelajar adalah mahasiswa UiTM dan seterusnya menjadikan tertakluk kepada segala peraturan dan prosedur akademik UiTM. So, sekiranya pelajar gagal mendaftar kursus dalam tempoh masa yang telah ditetapkan ataupun gagal menjelaskan yuran pendaftaran dalam masa yang telah diberikan, maka pelajar akan diberikan status gugur taraf. Dan sekiranya ini berlaku, pelajar perlu merujuk kepada pihak HEA di Aras 3, Bangunan Pentadbiran. Di sini juga dikatakan pelajar yang tidak membayar yuran pengajian tidak akan dibenarkan untuk menduduki peperiksaan akhir. Okey, bagi peperiksaan akhir, sebelum menduduki peperiksaan, pelajar perlu menyemak dan mencetak penyata kelayakan menduduki peperiksaan. Okay, kerana penyata kelayakan menduduki peperiksaan ini, slip ini perlu dibawa semasa pelajar menghadiri peperiksaan. Kita akan periksa penyata ini sama ada pelajar yang sebenarnya ke menghadiri peperiksaan atau orang lain yang masuk ke tempat peperiksaan tu. Kegagalan membawa penyata akan menyebabkan pelajar tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. Seterusnya, kehadiran ke kuliah juga pelajar perlu titik beratkan kerana pelajar tidak akan dibenarkan menduduki peperiksaan sekiranya kehadiran adalah kurang daripada 80%. Dan di sini pelajar akan diberikan status ZZ yang mana pelajar adalah dihalang dari menduduki peperiksaan. Jadi, kehadiran adalah penting dan amaran pertama akan diberikan untuk 10% pertama ketidakhadiran, iaitu sebanyak 2 kali pertama tidak hadir ke kuliah atau kelas tanpa sebarang kebenaran. Sekiranya pelajar tidak dapat mengikuti ujian, menduduki ujian ataupun peperiksaan, ini dibenarkan tetapi hanyalah dengan sebab yang munasabah dan permohonan perlulah dimajukan kepada Timbalan Pengarah ataupun Pengarah Pusat Asasi sebelum tarikh peperiksaan dengan bersertakan dokumen dan surat yang berkaitan. Jadi bagi peperiksaan yang telah dijalankan pula, permohonan perlulah dilakukan dalam tempoh 24 jam setelah tamatnya peperiksaan tersebut dan juga menyertakan sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor dari Pusat Kesihatan UiTM, Klinik Kerajaan, Pusat Kesihatan Kerajaan, Hospital Kerajaan atau pegawai perubatan dari panel perubatan masing-masing. Pelajar boleh digantung pengajian, pengantungan pengajian seorang pelajar oleh universiti adalah kerana melanggar akta tata tertib. Pelajar tidak dibenarkan untuk membuat sebarang permohonan pertukaran program atau pertukaran kampus. Sekiranya pelajar ingin meninggalkan program asasi, maka pelajar perlu mengisi borang menarik diri dan sekiranya pelajar telah menerima bantuan kewangan asasi KPT, maka pemulangan semula perlulah dibuat kepada pihak bendahari UiTM, kepada pihak KPT melalui bendahari UiTM. Okey, ini adalah grade keputusan peperiksaan dan penilaian yang akan tertera pada slip keputusan. LU untuk lulus, pelajar boleh juga diberikan status gagal atau FD untuk tindakan tata tertib, ketidakhadiran dengan kebenaran XX, ketidakhadiran tanpa kebenaran YY dan juga tidak dibenarkan mengambil peperiksaan ZZ, mungkin atas sebab tidak cukup peratus kehadiran. Ini adalah senarai grade untuk markah bagi penilaian beserta sekali dengan nilai grade. Jadi kalau boleh lihat di sini 75 dan ke atas adalah grade A, dan seterusnya pelajar boleh lihat di situ 49 dan kurang atau ke bawah adalah dianggap sebagai gagal. C- adalah gagal.
Jadi pelajar seharusnya mencuba untuk tidak gagal dan seboleh-bolehnya mendapat grade yang baik, ya, A dan B. Pengiraan purata nilai grade PNG dan himpunan purata nilai grade atau HPNG UiTM. Ini adalah formula pengiraan bagi kedua-duanya, di mana PNG adalah jumlah nilai grade yang diperolehi di sesuatu semester dibahagikan dengan jumlah unit grade yang didaftarkan dalam semester yang sama. Manakala HPNG ialah jumlah nilai kredit yang diperolehi di semua semester dibahagikan dengan jumlah unit kredit yang didaftarkan dalam semua semester. Penentuan HPNG purata untuk permohonan UPU pula hanyalah mengambil kira 3 kursus program, iaitu 1 matematik dan selebihnya adalah 2 kursus sains yang terbaik. Dan purata grade ialah sebenarnya untuk purata markah kursus adalah sebenarnya purata markah bagi kedua-dua semester 1 dan semester kedua. Okey, sekiranya pelajar gagal sesuatu kursus, maka pelajar boleh diberikan peluang dengan dibenarkan untuk mengambil peperiksaan khas. Jadi tujuan peperiksaan khas ini adalah untuk membolehkan pelajar lulus sesuatu kursus di dalam semester yang semasa. Syarat untuk membolehkan pelajar menduduki peperiksaan khas ialah syarat layaknya berada di semester yang kedua, mempunyai 1 atau 2 kursus sahaja berbaki yang gagal, termasuk kes ketidakhadiran yang tanpa kehadiran yang dibenarkan, iaitu XX, dan grade maksimum yang diperolehi adalah C. Ini kecuali kes XX, ketidakhadiran yang kebenaran. Dan bagi setiap kursus, kadar bayaran peperiksaan khasnya adalah RM100, kecuali untuk pelajar yang tidak hadir dengan kebenaran. Sekiranya pelajar mendapati keputusan peperiksaan akhir kurang memuaskan dan pelajar ingin membuat rayuan semakan semula bagi keputusan peperiksaan akhir tersebut, maka ini adalah dibenarkan dan menggunakan borang rayuan yang boleh didapati di BGP. Ya, ini hanyalah untuk kursus yang ada peperiksaan akhir, dan permohonan ini perlulah diserahkan kepada pihak HCA dalam tempoh 14 hari selepas keputusan peperiksaan diumumkan secara rasmi, dan yuran prosesnya adalah RM50 untuk setiap kursus. Bagaimanapun, semakan semula ini adalah tidak dibenarkan untuk peperiksaan khas, hanya boleh untuk peperiksaan akhir. Dan pelajar adalah dikira sebagai tamat pengajian, ya, sekiranya keputusan adalah memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu memperolehi HPNG sekurang-kurangnya 2 dan lulus dalam semua kursus yang telah ditetapkan oleh program pengajian, memenuhi semua syarat dan keperluan universiti dan diperakukan oleh Senat. Di pusat asasi, semua pelajar adalah diwajibkan untuk terlibat di dalam aktiviti co-curriculum, yang mana penerangan lanjutnya akan diberikan oleh pihak Hak Ehwal Pelajar HEP. Okey. Penilaian pensyarah secara online, ya, atau dikenali sebagai SUFO. So, para pelajar akan sebenarnya menilai pensyarah yang mengajar setiap kursus. Ya, jadi pada setiap akhir semester, pelajar dimestikan untuk mengisi borang SUFO. Dan sekiranya pelajar gagal untuk mengisi borang SUFO, maka keputusan peperiksaan akhir pelajar akan ditahan. So, ini adalah wajib, ya, menilai pensyarah melalui SUFO. Okey. Muat Malaysian University English Test. Okey, muat adalah wajib bagi setiap pelajar kerana ia merupakan syarat kemasukan ke universiti. Bagaimanapun, pihak asasi tidak menguruskan pendaftaran muat pelajar. Jadi yang
Untuk urusan ini, pelajar adalah bertanggungjawab sendiri untuk membuat pendaftaran muat, untuk menduduki peperiksaan muat, ya, sebab tanpa muat pelajar tidak boleh memohon ke universiti. Ya, walaupun keputusan cemerlang, tanpa muat permohonan adalah ditolak. Ini adalah poster yang menunjukkan sasiah rupa diri pelajar UiTM, ya, yang secara ringkasnya boleh ringkaskan sebagai pelajar perlu berpakaian sopan dan menutup aurat selama mana berada di dalam kawasan kampus, baik lelaki maupun perempuan. Dan setiap kumpulan pelajar, tadi dah daftar kumpulan pelajar, jadi setiap kumpulan pelajar sebenarnya adalah diselia atau dipantau oleh seorang penasihat akademik. Dan peranan penasihat akademik di sini adalah untuk memantau prestasi akademik pelajar, untuk urusan pengesahan pendaftaran kursus dan slip menduduki peperiksaan, urusan pengesahan sijil sakit, urusan memantau disiplin pelajar seperti ketidakhadiran kuliah, sasiah rupa diri, urusan kemaskini rekod pelajar misalnya, markah kurikulum. Dan kemudian di pusat asasi juga untuk setiap kumpulan akan ada seorang wakil kumpulan, iaitu dikenali sebagai kelas rep. Dan kelas rep ini sebenarnya dilantik oleh pelajar dengan persetujuan oleh penasihat akademik. Tujuannya adalah untuk membantu pensyarah, memudahkan komunikasi dan penyampaian maklumat di antara kumpulan pelajar serta pensyarah kursus terutamanya, ya. Dan ini disenaraikan keperluan asas kuliah ataupun makmal dan makmal, yang mana pada minggu pertama semester selalunya akan diadakan jualan buku rujukan. Anggaran kos untuk kesemua kursus dihimpunkan sebagai RM500. Penjualan lab coat juga dibuat pada seawal minggu pertama semester, dan tempat penjualan akan dimaklumkan oleh pensyarah dari masa ke semasa. Okey, ke mana pelajar boleh melanjutkan pengajian sekiranya tamat program asasi sains? Jadi kita berharap pelajar akan tamat program ini dengan jayanya dan seterusnya layak untuk menyambung program pengajian di peringkat ijazah dalam program-program di UiTM atau lain-lain institusi pengajian tinggi awam. Jadi disenaraikan di sini program-program ijazah berteraskan sains dan teknologi yang ditawarkan di fakulti-fakulti UiTM. Antaranya ialah Fakulti Perubatan, Pergigian, Farmasi, Sains Gunaan, Sains Kesihatan, Sains Sukan dan Rekreasi, Sains Komputer dan Matematik. Juga ada di Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, Fakulti Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik dan juga Kejuruteraan Mekanikal. Ada 13 fakulti disenaraikan. Dan sekiranya pelajar ingin melanjutkan pengajian ke bidang-bidang yang bukan berteraskan sains dan teknologi, ditawarkan di fakulti UiTM adalah program-program iaitu di Fakulti Pendidikan, Muzik, Komunikasi dan Pengajian Media, Pengurusan Maklumat, Pengurusan dan Perniagaan, juga Fakulti Filem, Teater dan Animasi. Terdapat 6 fakulti yang disenaraikan di sini. Jadi itu sahaja serba sedikit. Akhir kata, saya berharap para pelajar akan meneruskan usaha dan tekad dan memanfaatkan peluang yang ada ini untuk melakar kejayaan baru di dalam kehidupan masing-masing. Sekiranya ada sebarang masalah, bolehlah menghubungi kami di unit di nombor yang tertera. Di sini juga terdapat pautan laman web yang boleh dijadikan rujukan. Sekian, terima kasih.